tu mungkin pada akal, tak mungkin pada anda. Berah dengan kita tidak masak, mungkin tak jadi nasi? Cuba kita jawab. Mungkin tak jadi nasi? Berah dengan keadaan berah, tidak ambil masuk le puyuk basuh tak tapi pedak. Kalau tanya mungkin ke tak jadi nasi? Bagi kapan ada boleh jawab tu? Kalau nak jawab tak mungkin pun ya. Nak jawab kata mungkin pun ya, ini kena keluar, tapi kena kait belakang lah. Tak mungkin jadi nasi, yakni pada hukum adat. Betul. Berah keadaan berah, air keadaan air, duduk situ nak tunggu nanti jadi nasi. Tak mungkin jadi nasi. Tak mungkin pada apa? Pada hukum adat kebiasaan tak mungkin. Tapi pada hukum akal mungkin. Itu dia. Hak tak mungkin dipanggil mustahil, mustahil pada adat. Pada hukum akal mungkin. Kerana apa? Allah Maha Kuasa. Tak ada wirid semua wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mulut dah kata semua. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah amat kuasa atas tiap-tiap suatu ai syai'in, mungkin Allah amat kuasa. Berah tak ada dia mengadakan. Pas dapat kena ubah daripada berah jadi ke nasi. Kalau kecek sakapa ngak ni pih. No. Hak tak ada dia ada boleh. Ni ada dah dapat nak ubah kelakuan. Hak tengok manusia, rupa manusia Allah ubah jadi kera. Tak ke dah berlaku? Berlaku. Siapa Tuhan cerita? Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Tak ke orang tu? Orang. Lepas tu dia ubahkan daripada rupa ke jadi rupa kera. Dia kata mungkin. Cuma mustahil orang jadi kera, mustahil pada hukum adat. Hukum akal Allah Maha Kuasa. Sebab perkara tu terima. Adapun kalau perkara mustahil pada akal yang zati, itu tak masuk dalam kehendak, tak masuk dalam kehendak Allah, tak masuk di dalam kuasa Allah. Bukan mana Allah lemah. Dia panggil kudrat iradat tak bertakluk dengannya. Dia kena gitu deh. Baik. Ini wasilah dia. Misal mustahil pada akal, barang yang tak terima pada akal adanya dan sungguhnya semua sekali, misalnya seperti syarik bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mustahil pada akal yang zati mutlak, semata-mata tak terima. Misalnya kedua seperti sunyi jirim daripada gerak dan diam, yakni sunyi ia jirim daripada keduanya semua sekali, dengan bahawa jirim tu ada, gerak tak, diam tak. Itu mustahil tak terima sama sekali. Sebagai dua misal, yang mana misal anak orang manu ada ke tak ada? Tak ada. Bila tak ada, gerak dah? Tak. Diam dah? Tak kedua. Tak ada hal pasal dia tak ada. Tak panggil mustahil lah. Tapi dia ada. Apa katanya juga? Anak orang manu di luar perut ke di dalam perut? Tu nak jawab macam mana? Tak kedua. Luar apa tak? Dalam apa tak? Tak kau mustahil. Tak ada mustahil. Pasal anak orang manu mana tak ada. Tapi kalau ada, duduk dalam perut ke, masih dalam perut ke, di luar dah. Emo dalam, emo luar. Tu dia nak sunyi kedua tak. Lepas tu kita kena orang panggil tamrin lah, buat tamrin. Kita mengaji kat buat latihan, pisah kau tu contoh gini. Tu untuk nak apa dia panggil, nak menjadi mahir kita. Itu perkara mustahil. Jadi punca daripada perkara mustahil inilah yang menyebab jadi kufur orang jahiliyah, sebab mereka ingkar bangkit. Bila rakyat kata lepas mati akan bangkit, dia tak percaya. Aiza dhalalna fil ardi inna la fi khalqin jadid. Apabila kita dah hancur lebur jadi tanah, takkan nak jadi kejadian baru, nak hidup semula? Oi, kami tak terima. Kerana dia pergi ke akal, dia pergi simpul dengan akal, tak terima bagi hancur lebur nak hidup balik. Walha tak mungkin pada adat ya. Hak mati nak hidup balik pada adatnya tak mungkin. Pada hukum akal yang harus apabila Allah cerita kata dia akan hidup balik, akan mengkembali semula, jadi wajib syarak dia panggil. Sebab resyak jadi kufur tu muka Tuhan cerita. Tuhan beritahu kata dia akan bangkit.
Kita tak percaya. Rupa kita bagi bohong Allah. Duk bertukar masalah tak boleh jadi, nak hidup balik tak terima tu panggil apa tu? Orang panggil bersilap, bertukar hukum akal dengan hukum adat. Maka bertukar hukum akal hukum adat terkadang membawa pada kufur. Mana buat dah kufur? Bila Allah Ta'ala cerita kita tak percaya. Tu tempat kufur situ. Supaya Allah Ta'ala cerita Nabi Ibrahim pernah dibakar, tiba-tiba dia tidak menjadikan hangus. Kita tak, mana boleh jadi, tak terima, tak hangus. Tu orang panggil bakit bohong Allah Ta'ala. Tu tempat kufur situ. Puca nak pergi ke situ, puca daripada kita tak faham hukum akal dengan hukum adat. Itu dia dah. Baik. Demikianlah. Selesai mustahil, kita pindah pula kepada jaiz. Yang tiga ni lah. Wajib, mustahil, jaiz. Supaya kalau mengaji nahwu gak isim fa'il harrah. Mula-mula kena tu. Isim fa'il harrah. Berjuta-juta kelimah perkataan Arab baik Melayu kita pun tak sunyi pada tu isim fa'il harrah. Pas isim terbahagi kepada berapa pula, harrah kepada berapa. Tu pecah banyak-banyaklah pula ya. Tu sebagai pokok dia. Kata kena isim fa'il harrah ke, selerak dah. Baca sekitar selerak selalu dah. Tak ada kira i'rab lagi, tak ada kira depan baris atas ke depan ke bawah, tak ada kira lagi tu. Tak kena dikelimah lagi dah. Tu dia sebab itulah kata kita kena bersungguh dalam mengaji tu. Lagi kita orang muda-muda ni mengajilah ilmu syar'i tu lebih banyak. Ilmu keduniaan tu sebagai wasilah saja. Utama kita ilmu syar'i tu. Baik. Dan jaiz, takrif jaiz tu apa dia? Artinya yang harus. Terjemah dulu. Dia hak tulah aja dia panggil apa? Muradif dengan kata mungkin. Jaiz panggil, mungkin pun panggil. Dikatakan muradif, dua lafaz yang berlainan tapi maknanya yang bersatu. Maknanya yang bersatu tu panggil muradif. Jaiz, takrif jaiz artinya jaiz tu yang harus. Itu apa takrif dia? Iaitu jaiz itu allazi yumkinu wujuduhu wa adamuhu ay li zatihi. Kena kait sikit. Artinya barang yang mungkin oleh adanya barang dan tiadanya barang. Kita takrif yakni barang yang terima ia barang akan sungguhnya dan tidaknya. Itu isyarat pada apa tu? Isyarat pada wujuduhu makna subutuhu, wa adamuhu dengan makna intifa'uhu. Kalau mengaji hak Arab je hurai gitu. Ma yum allazi yumkinu wujuduhu ay subutuhu, wa adamuhu ay wantifa'uhu. Kalau hak Arab. Pakai sikit lagi li zatihi. Tengok huraian. Yakni barang yang terima ia barang akan sungguhnya dan tidaknya. Kalau sungguh boleh jadi, tak pun boleh jadi. Itu perkara mungkin. Supaya kalau soal ni hari ni hujan tak betul ni? Tanya. Ni duk panas ni. Duk cerah. Tapi kalau satu orang, petang ni hujan tak ni? Mungkin. Jawab itu dah. Mungkin. Boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Kalau hujan pun sungguh boleh jadi. Kalau tak pun boleh jadi. Itu mungkin jaiz pada akal namanya. Itu barang yang mungkin oleh adanya dan tiadanya. Maknanya barang yang terima ia akan sungguhnya dan tidaknya. Kalau sungguh turun boleh jadi. Kalau tak turun pun boleh jadi. Mungkin harus pada akal. Ataupun dengan kata lain apa yang aulit tanwi'. Satu bagian lagi boleh nak kata gini. Barang yang boleh jadi keduanya. Apa keduanya? Sungguh dan tidak. Itu barang mungkin. Barang yang boleh jadi sungguh dan tidak. Tapi dengan kait atas jalan bergilir ganti. Apa tu? Kait kita tu. Kalau beripung tu mustahil. Sungguh gatik, tidak gatik itu mustahil. Berimpung kedua yang berlawanan tu
Kata hak kata boleh jadi sungguh, boleh jadi tidak, atas jalan bergilir ganti. Ada, kemudian tiada. Berlaku, kemudian tak berlaku. Tiap atas jalan bergilir ganti. Tu mungkin namanya. Sabit kai harap kata aili zatihi. Misalnya, tengok misal sikit. Dia kadang-kadang kita ni tak faham dalam mumatsal, kena tengok di contoh dia. Misalnya, contohnya, contoh bagi jaid. Ini ni jaid zati ni. Seperti mengazab oleh Allah Ta'ala, seperti mengazab, menyeksa, mengseksa oleh Allah Ta'ala akan orang yang taat, orang yang turut perintah. Cerita dah, kita biasa cakap Melayu Arab jadi Melayu taat. Kalau Melayu betul tak? Turut perintah ataupun ikut perintah. Ikut perintah apa dia buat? Tu apa yang orang yang taat. Ikut perintah, suruh buat, dia buat. Larang, dia patah. Nah. Orang yang taat sepenuh-penuh, yang tak pernah deraka ia. Orang yang taat tu tak pernah deraka ia akannya akan Allah Ta'ala. Sekejap mata pun. Nah, ini kinayah daripada sedikit pun dia tak pernah deraka ke Allah. Tiba-tiba Allah mengazabkan dia. Itu perkara mungkin. Ini kadang-kadang kita tak faham asal kadah. Tak faham masalah ni. Tak terima. Kita kata itu. Orang mukmin yang taat, yang beramal amal saleh, yang tak pernah deraka, Allah mengazabkan dia. Apa masalah hukum akal yang tiga? Wajib ke, mustahil ke, jaid? Masalah jaid. Ini tak faham masalah ke? Tak berani nak kata jaid ni. Macam mana dia mukmin bersuruh amilus salihat? Datang harus mengazabkan. Harus pada akal. Tetap cara harus pada akal. Jangan tilik janji Allah. Bila tilik janji, dia mustahil lah nak kira azab tu. Jangan tilik janji. Ini ayat atas makhluk Allah. Harus bagi dia mengazabkan. Seperti mengazab oleh Allah Ta'ala akan orang yang taat, orang yang turut perintah, yang tak pernah deraka ia orang itu, akannya akan Allah Ta'ala tak pernah deraka sekejap mata pun. Walaupun yang maksum, itu masalah yang harus pada akal, bukan yang mustahil, bukan yang wajib pada akal. Ini putus tilik daripada janji ni. Ni apa panggil apa ni? Ini jaid akli yang zati namanya. Tilik pada diri perkara tu. Sebab hamba dia, makhluk dia, ikut dia lah. Fa'alul lima yurid. Ikut dia nak buat macam mana pun. Itu panggil jaid akli. Tapi kalau tilik pada syarak, tilik kepada janji Allah terhadap orang yang mukmin yang beramal soleh, apa janji Allah? Jazaohum jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Kau tilik janji Allah, mustahil pada syarak mengazabkan orang yang taat, apalagi tak pernah deraka. Mustahil pada syarak mengazab. Apa mustahil pada syarak? Ini mustahil dengan tilik pada janji dari Allah. Panggil mustahil aridi, pakai panggil. Hak kata jaid harus tu tilik kepada semata-mata makhluk Allah, mata-mata kekuasaan Allah. Ikut dia, hak dia. Dia buat hamba, dia buat syurga, dia buat neraka. Gak syurga neraka makhluk kita, manusia, jin, semua tu makhluk dia. Kemudian dia buat syurga tempat, janji dia tempat bagi orang yang taat. Dia buat neraka tempat bagi orang neraka, yakni kufur. Tu hak dia buat untuk. Menjadi ke pula manusia, ada yang beriman, ada pula yang kufur. Jangan tilik kepada janji dia.
Tilik pada ini semata makhluk dia dan kuasa dia. Ikut dia lah, nak ambil yang ni bubuh syurga, nak ambil yang tu bubuh neraka. Hak yang baik bubuh neraka, hak yang deraka pergi bubuh syurga. Ikut dia, hak dia semuanya. Tu situ. Sekat tu panggil jaid zati. Tu. Adapun bila tilik ke janji, dia janji innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim, balasan mereka di sisi Tuhan ialah syurga. Janji pula kekal mereka itu, bukan kekal makna panjang masa, abada selama-lamanya. Tilik ke situ, azabkan orang yang taat yang tak pernah neraka itu mustahil bagi. Mustahil apa tu? Mustahil pada syarak. Pada akal jaizun, dia panggil jaiz zati. Halus ini. Kurang jelas agak ni duk tukar masalah ni. Sebab ilmu apa-apa kita kena bersungguh dalam belajar. Kemudian kadang-kadang kita banyak pandang hukum kata ke Allah. Kaedah tak ada, ini jadi masalah ni. Kita ni panggil belata poket. Lintang pokang jadi belata poket. Ingat deh. Inilah misal bagi jaiz pada akal, seperti mengazab oleh Allah Ta'ala akan orang yang taat, orang yang turut perintah, yang tak pernah deraka ia orang itu akannya Allah Ta'ala tak pernah deraka sekejap mata ni sedikit pun. Harus pada akal yang zati. Mana itu? Tak ada jadi berlawan mustahil pada akal yang aridi ataupun mustahil pada syarak. Bila tilik kepada janji Allah, supaya juga sama juga Allah memasukkan orang yang kufur dengan dia, mati di atas kufur, memasuk ke syurga. Apa dalam hukum akal? Wajib ke, mustahil ke, jaiz? Jawab jaiz juga. Orang kafir mati di atas kufurnya, Allah memasukkan dia ke dalam syurga. Apa hukum akal yang tiga? Jaizun, ya harus pada akal, tilik pada kekuasaan Allah. Jadi ini makhluk dia, ikut dia Allah. Tilik situ. Ada apabila pergi kepada janji dia, kalau tilik ke janji dia kata mana? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Tilik ke janji ke? Mustahil orang kafir mati atas kufur masuk syurga. Mustahil. Mustahil apa tu? Kalau nak kata mustahil syar'i, ya, ataupun mustahil pada akal yang aridi, ya juga. Dia faham malah tu halus sangat. Bila halus kena tengok dengan mata kecil. Tilik dengan mata kasar, tak nampak. Baik. Dan misal satu lagi. Saat ni misal bagi jaiz yang zati. Misal lagi. Dan seperti bersifat jirim dengan ain salah satu daripada gerak dan diam. Maksud yakni dengan salah satu yang tertentu ia daripada keduanya, daripada gerak dan diam. Mana pilih salah satu itu jaiz yang harus pada akal. Sebut kata jirim, berlaku gerak harus, ataupun berlaku diam, itu harus. Tetap kata tak boleh sunyi daripada kedua, itu wajib. Mesti salah satu itu mesti. Pilih salah satu itu yang harus. Nah, supaya kita nak misalnya fiqh ke, apabila kita qada hajat, buang air kecil ataupun buang air besar, hukum syarak mari wajib lah salah satu. Wajib atas orang yang qada hajat oleh salah satu, dengan tidak tentu. Mana-mana satu mesti. Apa mana satu? Emo istinja dengan air, emo istinja dengan umpama batu. Nak tidak kedua tak boleh. Itu tak? Kita qada hajat dah kecil dah ni. Sudah kecil dah, mesti pada hukum syaraknya salah satu. Mesti tu. Nak dak kedua tak boleh. Tapi dia kalau bab taklif panggil haram, wajib haram ikut tu.
Tidak kedua, haralah. Basuh podak, sapu podak. Mesti apa? Salah satu. Nak dak kedua tak boleh. Lepas tu nak pilih tu haruslah. Nak pilih sapu ya. Kecil ambil tisu sapu. Harus pilih satu. Atau nak pilih kot basuh saja, boleh. Tapi nak dak kedua tak boleh. Mesti salah satu. Tu nak bandingnya dah. Lepas pun ada. Maka kita mengaji usuluddin, jirim bila dia ada mesti salah satu. Tu panggil wajib. Pilih mana satu, memang gerak ke atau dia ke, itu harus pada akal yang zati namanya. Zati muqayyad. Pendeknya bagi orang yang punya akal, yang cerdik, yang cergas, sebab usuluddin juga dia bijak. Hanya mengandungi falsafah, sebab dengan ahli falsafah dia menghadapi boleh. Mari falsafah tu duk fikir semata-mata, fikir dengan tak ada kaedah syar'iyah. Fikir akal semata bagi tengok orang kafir. Fikir akal wala bijak tak cuba berdepan dengan orang agama. Orang ni dia fikir setengah ilham dari Allah, serta wahyu daripada Allah, wahyu ilham dengan Quran hadis kaedah duk situ. Demo tak ada Quran hadis. Fikir semata bijak tara mana pun bila berdepan tak boleh nak pergi sedap bijak lah, bijak bila lepas keluar. Ni bijak dalam lingkungan Quran hadis. Tu lain. Tu ulama. Ulama Islam lagu tu. Sebab tu dia boleh menghadapi tu. Dia tengok orang rasul-rasul, dia belajar mengaji di mana. Dia menghadapi dengan orang falsafah ke main tu. Mari macam-macam hujah rasul. Tu buat falsafah aja tu. Dia jawab oleh rasul, kena pada tepat. Dia jawab kena pada tepat. Mana kata dah. Tapi dia panggil falsafah Islamiah. Sebab tu falsafah yang dibuat oleh ahli fikir semata-mata tu, maka ulama memproseskan. Hak kotor jadi suci. Air yang kotor boleh suci dalam mengaji agama kita. Tengok di tempat-tempat yang maju air kurang. Maka air hak sudah guna duk dalam kubur, dalam berapa tu timbul soalan. Macam mana kami sini berhajat pada air tak ada dah kemarin, ada dalam kubur, dalam tasik yang begitu kotor airnya. Tahu macam-macam. Boleh tak kita nak menyuci tu? Ini apa yang kata benda kotor bahkan najis boleh memproseskan. Tu jadi Islam. Itu kata sebab tu falsafah yang dilepas oleh ahli falsafah dunia mencemar mengkata Islam mari mentasbihkan matapih-tapih hadis suci. Halal, suci, pegangnya sah. Tu ulama Islam tu. Kenapa? Kerana dia tupu pada Quran hadis ni. Quran hadis ni. Dia bercakap kaedah pun dia tak sunyi pada Quran hadis yang ambil situ. Ingat malah. Sebab tu jangan kita kata, agama saja tak ada. Jangan ya agama yang meliput ti dah. Jangan dia tak menunjuk selama tak bertemu perkara. Itu dia deh. Ini anak kita mengaji usuluddin, usul pokok pakar dalam agama. Ini jadi kepegangan yang nak mengasah. Sebab tu bila mari ayat, mari hadis, ayat hadis cemerlang cerah macam lampu, macam matahari beginilah. Tapi dia jadi gelap kerana mendung mari, kerana ghaim mari. Sebab ghaim mari tu kita dalam bawah jadi gelap. Bukan matahari gelap. Matahari sifat dia ada isyraq, sifat dia memancarkan. Tapi bila awal tebal mari, pokok hujan mari, menyebabkan halangan pada situ, kita reda balik sini jadi gelap. Jadi gelap lihat kita, bukan matahari gelap. Supaya Quran hadis cukup terang, cukup menerangkan Quran hadis tu. Ada jadi gelap kita ni lah dah tak faham, dah bertukar ayat ni. Tu bahajak pada ulama Islam mari tolong. Hak ni tanggung sini, ayat ni tanggung sini, ini am tanggung kata khasih. Tu ulama. Sebab tak ada ulama, beratlah kita. Sebab jangan kita buat tutup huduh ke dia. Kita tak faham tutup kita, tapi bila kita faham astagfirullahalazim silap aku. Duk merendah ke hak lebih. Dia merendah ke hak tinggi. Salah siapa? Salah kita lah. Sebab tu nak akui situ. Ulama orang bagi kita ajar kacak itu. Dia kita sedar nanti astagfirullahalazim, salah kita. We mengaku tak apa. Baik, sambung klik kepada matan musannaf kita, terlalu jauhnya syarah tu, maka sambung balik kepada matan dalam lingkungan tu matan dia matan risalah bagi Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Kita kembali klik pada matan
tengok dalam likungnya tu, musanah kita duk cerita kata apa dulu di muka 4 tadi. Kita tengok dalam likungnya di baris yang kelima dari atas tu ke bawah, muka surat 4 tu. Jadi muallif kita Syekh Ibrahim Al-Bajuri yang nak buat risalah ni, dia kata telah minta daripada aku. Kita undur balik tu. Telah minta daripada aku oleh setengah-setengah ikhwan, aslahallahu li wa lahumul hal wa sya'n. Dia minta apa akan aku? Akan bahawa aku tulis baginya akan satu risalah yang latifah, yang indah, yang bagus. Risalah yang dia minta suruh aku tulis tu yang melengkapi, tengok dalam likungnya je mata-mata, yang melengkapi ia atas beberapa sifat Tuhan Maula dan segala didnya lawanannya, dan barang sifat ia harus ia pada hak Allah. Sana dah tarikh jaiz sana. Dan juga melengkapi atas barang sifat ia wajib pada hak segala rasul. Karena bila kita reti makna la ilaha illallah, tak cukup dengan satu saja, kena campur lagi dengan sifat kenabian kerasulan. Itu mari Muhammadur Rasulullah. Maka kita ni juga bicarakan barang sifat yang wajib bagi mereka itu segala rasul, dan sifat yang mustahil pada hak mereka itu, dan barang yang harus ia. Tu tak kala sebut wajib, mustahil, jaiz, maka syarah kita wa mari huraya panjang tu sampai di sini, kembali balik kepada mata musannaf. Tak setelah ada setengah-setengah saudara tu minta akan aku supaya aku tuliskan risalah tadi, maka perkenan aku. Tu klik ke mata semula dah. Bila orang terima, maka perkenan aku. Contoh seperti ni. Tak kala diminta oleh saudara, minta mai ke sini pagi Jumaat, bila mai ke sini. Dulu lawan duk minta tak nak mari. Akhir perkenan, terima. Dah ada mau sanggup, tak apa, boleh terima. Nah, dulu mari dia wakaf baru je. Lepas tu sini minta, mari sanggup atau perkenan. Itu dia. Maka perkenan aku akan dia. Aku siapa dia? Syekh Ibrahim Al-Bajuri lah tu risalah tu. Aku perkenan akan dia, aku terima. Akan dia artinya akan setengah-setengah daripada ikhwan. Maksudnya, yakni aku terima akan permintaannya. Permintaan setengah-setengah daripada ikhwan minta pada aku, suruh aku tulis, aku pun terima. Perkenan aku, klik mata, kepada yang demikian itu, artinya demikian tuliskan akan risalah itu, aku pun terimalah. Sebagai kata tunai hajat saudara. Man qada hajat akhi qadallahu hajatahu. Siapa tunaikan hajat saudara, saudara perlu sangat dengan bersih hati, perlu sungguh-sungguh, maka kita tunai hajat saudara, Allah akan tunai hajat kita. Dapat sifat tolong dengan ikhlas tu, kita tolong. Baik. Tunai akunya. Lalu tu maka berkata aku nak klik pada Syekh Ibrahim lah Al-Bajuri rahimahullah. Dia kata wabillahi taufiqu, selit dengan sedikit doa. Billah ta'alluq mahzuf khabaru muqaddam, at-taufiqu tu mubtada muakhar, kaedah nahwu. Apabila disusun pula asal kaedah, mubtada mesti sebut dulu pada asal dan khabar dikemudiankan. Kita bila biasanya 1, 2, 3 tu susunnya asli. Tapi tak ni bila 3, 2, 1, apa tujuan bego tu? Ada tu tujuan kata ada nuqtah tak boleh hidup susah asal. Ada kan bila lagu tu? Tunggu jadi 3, 2, 1. Kau ambil. Kok mana ambil 3 dulu? Ada tujuan dia tu. Kena tanya dia apa maksud? Ya boleh mau ambil 3 tu kok 1. Sedangkan susunnya aslinya 1, 2, 3. Itu tak? Ni pun mubtada dengan khabar. Ya kena mubtada dulu, Zaidun qaimun khabar. Ni pun at-taufiqu mubtada, billah khabar. Ya kena kata at-taufiqu billah, tu susunnya asli. Tapi tak gi susah. Billahi taufiqu, apa nuktah di segi ilmu balaghah. Itu apa yang memberi faedah hasar namanya. Masalah kaedah kata taqdimu ma haqquhu at-ta'khiru yufidul hasra. Maknanya yakni tengok terjemahan. Dan dengan Allah
jualah tu, reti jualah tu. Nak jumah jualah. Bahasa sini kak jah. Dengan Allah jah. Beri taufik. Tu reti di mana tu jah tu? Tu reti dia tak kalah susah perkataan. Biasanya at-taufiqu billah. Nah, beri taufik tu hanya dengan Allah semata-mata. Bila lagi susah kata billahi taufiqu, dengan Allah jualah. Dengan Allah jalah. Beri taufik. Yang lain tak payah, tak kuasa nak beri taufik. Hatta nabi-nabi tak kuasa nak beri taufik. Sebab Allah Taala kata innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau hai Muhammad, engkau tak boleh hidayah, tak boleh beri taufik kau orang yang engkau hendak, yang engkau kasih itu. Hanya yang beri taufik siapa? Walakinallaha yahdi man yasha. Itu orang panggil hidayah dengan mana taufik. Maka dengan Allah je beri taufik. Yang lain tak ada, tak upaya. Nah, tu mana wabillahi taufiqu. Gak kelimah ni selalu diucap. Kalau kita dalam ceramah wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu dok kata kan? Apa taufik? Mai hurai pula di sini kata artinya, arti taufik waffaqa yuwaffiqu taufiqan. Muwafaqat kita miharap jadi Melayu, muwafaqah, ittifaq, muwafaqah, taufik, beri muwafaqah. Itu asal lurah. Maknanya apa dia? Artinya, arti taufik ataupun beri taufik, arti dia apa? Menjadikan taat pada hamba. Itu makna taufik. Kalau Arab gak khalqut taati fil abdi. Itu makna taufik. Khalqut taati fil abdi. Terjemah menjadikan taat. Kaedah pula susun lagu tu orang panggil apa? Idafah masdar kepada maf'ul. Bila idafah masdar kepada maf'ul, mana fa'ilnya? Fa'ilnya maklumlah Allah Ta'ala. Lalu tu khalqut ta'ati, mana khalqullahi ta'ata fil abdi. Bila hak Jawi menjadikan, yakni oleh Allah. Mana itu? Menjadikan, yang menjadi oleh Allah akan taat menjadi pada hambanya. Itu makna taufik. Tengok ni, boleh kita mengaji ni. Ini panggil satu amalan taat. Boleh kita rebut masa. Boleh kita rebut masa walaupun masa kita dalam kesibukan, tapi kita rebut boleh. Hari ni untuk cabutkan daripada usul kerja, mengaji. Ini yang panggil taufik ni. Cuba tak ada taufik dari Allah, tak boleh nak hadir walaupun belaga layar pun. Pergi kelas. Itu kan? Itu dia. Tak boleh nak pergi. Dia panggil taufik. Menjadikan taat pada hamba, dia panggil. Tengok support orang kupuk. Orang yang cerdik, otak bijak. Berfikir itu, buat kajian itu, ini, buat bangunan bijak, pandai. Tapi tuan punya kupuk dengan Allah Ta'ala. Ni Allah tak beri taufik ke dia beriman. Walaupun kurga orang lebih dengan kurga Nabi-Nabi, bukan? Empat menakan Nabi Allah tu dia. Bela Nabi macam Abu Talib dari kecil, pak besar, pak tua, pak jadi rasul dah lagi. Tapi tak berlapa dua kalimah syahadah. Tu Nabi duk renung lepas pada dia mati, duk ingat saya ke jasa baik Abu Talib dah. Tu Allah Ta'ala hiburkan dengan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sifat Nabi SAW antara lain dia sangat-sangat lobo supaya umat cara umumnya beriman kalau boleh, apalagi keluarga dia, pak penakil sendiri Allah sangat lobo hati supaya beriman, supaya kita lobo kepada anak cucu kita boleh jadi baik, semuanya lobo hati. Tapi apa boleh buat? Dalam seramai-ramai anak ada yang baik, ada yang tak baik, ada berjuru, tak berjuru, Allah tak dengar kata kita, susah hati. Ni nak menunjukkan kata taufik bukan kita, hanya kita tu sebagai hidayah, mana tunjuk jalan je. Anak begini 1 2 3. Cara hidup begini, cara kerja pengalaman ayah begini. Kalau boleh mumpung jadi pak ayah 1 2 3. Tapi tak jadi, jadi tak jadi tu bukan kita. Itu dah. Tu jadi tak jadi tu. Tak jadi. Siapa yang kuasa menjadikan tu? Ni kelak pada taufik ni supaya menjadikan taat. Tu dia panggil.
menjayakan taat, dia menjayakan tiba buat tak jaya buat tak jadi tu kata menjadi ni siapa? Allah. Menjayakan tu siapa? Allah. Ada dia menjayakan, lahirlah kita berjaya. Kalau dia tidak menjayakan, kita tak berjaya. Itu sebab tu kecek apa pun jangan lupa dalam. Kalau tidak nak jadi lajak lagi, kita tak rasa kita. Sebab itulah kadang-kadang Allah Ta'ala nyelak kita takut sekali khizlan. Kita setiap rancangan kita nak buat semua berjaya. Kadang-kadang kita rasa aku bijak, aku pandai, lupa Allah. Bukan Allah menjaya, dah aku yang berjaya. Ni tempat usaha. Sebab tu beberapa kita kerja kadang-kadang berjaya beberapa kali. Ada juga tempat-tempat tak berjaya supaya kita tunduk kepada kebesaran Allah. Kalau tidak, bangga anak kita. Allah, Masya Allah. Nampak tu jangan lupa agama deh. Tu dia. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Tengok, jangan jadi seperti orang yang lupakan Allah, nanti menyebabkan Allah buat kau tambah lupa ke Allah. Nauzubillah min zalik. Baik. Itu panggil taufik. Wabillahi taufiqu. Dengan Allah jualah. Apa jualah? Tidak dengan yang lain. Itu reti dia jualah. Kalau Arab kat billah ay la bi ghairihi. Dengan Allah jualah, dengan Allah sahajalah. Ini tidak dengan yang lain. Beri taufik. Apa beri taufik? Artinya menjadikan ini menjadi oleh Allah akan taat pada hamba-Nya. Khalqut ta'ah fil abdi. Ini tarif jadi oleh Imam Al-Haramain Abul Hasan Al-Asy'ari, dia takrif khalqu qudratit ta'ati fil abdi. Imam Abul Hasan dia ada kait lagi, khalqu qudratit ta'ati fil abdi, menjadikan kuasa taat pada hamba. Hundur klik, maka berkata aku, apa aku kata? Wabillahi taufiqu, wajiblah. Ni maqul qadiana ni. Kata aku wajiblah, yakni pada syarak. Kita jaga situ. Wajiblah, yakni pada syarak. Ini wajib pada syarak, maknanya hukum taklifi lah semua maksud sini. Bukan wajib hak tadi. Wajib hak tadi wajib pada akal. Ada pihak wajib ni, wajib pada syarak. Tempat kita nak reti beza di segi ibarat, ulama guna di segi ta'bir ibarat. Kalau wajib akal dia guna wayajibu fi, muta'alliq dia fi ataupun lahu. Kalau wajib pada syarak hak Arab dia guna wayajibu ala. Itu bahasa tu. Kita nak tahu wajib bagi tak kena. Tempat hukum syarak kena kata wajib atas. Tu bahasa Fusha je lagu tu. Apa tak? Wayajibu ala kulli mukallafin. Dia tak kata wayajibu li kulli mukallafin, tak kata itu. Tapi kena kata hukum akal wayajibu lahu ta'ala. Dia hukum akal ada. Wayajibu fi haqqihi. Tu wajib akal dia panggil lagu tu. Dengan lurahnya, dengan apanya. Sebab tu kata kelebihan kita kerana Quran, dia cakap Quran ni, maka kita dia tiru situ. Dia tak seperti majalah, tak seperti dengan lurah-lurah yang baru ni, sebab tak boleh dijadikan dalil. Sebab tu syair-syair bagi hak baru dia tak boleh nak jadi dalil. Dia kena ambil syair di zaman jahiliah hak asli dia panggil. Lurah hak asli dia tak ada pindah-pindah. Hak tu boleh jadi saksi. Quran kata gini, mana syahidnya? Syahidnya ambil syair mari. Ni syahid dia. Sebab ni Arab cakap lagu ni. Hak asli tu. Dia ambil hak tu. Ada hak baru tak ada, tengok bahasa baru kan, betul kata takir bercampur aduk beda. Tengok kita sekarang kecek lagu mana? Campur dengan orang putih, campur dengan hak sia, campur. Hak asli nak pergi ke kampung-kampung hak asal ke tua dengan dia cakap. Ni hak asli ni luar asli ni. Tu. Maka Arab macam tu. Sebab tu ulama dia sengaja naik ke hulu-hulu pergi bertemu dengan orang Badawi, Perak Utara ke hulu, ya dengar bahasa dia cakap, duk bersyair, duk berlagu, ya dengar, dia tulis. Ambil hak ni mai tafsir ke ayat. Sebab tu Abdullah bin Abbas kata, apabila kesulitan atas kamu makna Quran, kamu tuju kepada syair, kerana syair merupakan dewan pustaka. Tapi muraknya syair asli zaman jahiliyah. Itu dia panggil mustanah ilmu. Baiklah, supaya tu juga dalam lurah Fusha dia guna
Bila nak bercakap wajib akal dia guna dan wajiblah baginya. Wajib bagi Allah. Dan wajib pada haknya. Dia guna gitu wajib akal lah. Kalau nak cakap wajib syarak dan wajiblah atas. Macam sini. Sebab kita jaga wajiblah yakni pada syarak, wajib atas tiap-tiap orang mukallaf. Bunyi tekan lah, bunyi kena tekan lah ala ni. Dia panggil alalil madarrah, alalil ilzam, bunyi tak kena tekan. Wajiblah atas tiap-tiap orang mukallaf. Tiap-tiap mana semua. Terjemah daripada wa yajibu ala kulli mukallafin. Kulli pula ia ada dua pengertian. Ada kulli makna majmu'. Kulli makna majmu' apa yang kebanyakan. Adapun kulli makna jami' itu makna semua. Tiap-tiap sini makna semua. Seperti kata kullu bid'atin dalalah, kullu makna apa tu? Jami' ke majmu'. Tak kira bercara habis tu. Tapi jadi buat sedap lugan lagi tanya kullu apa? Jami' ke majmu'. Tak setara mana dengan kecap besar tak ada. Tu. Habis tu kena ingat. Betul bagi akhir kalau orang fikir sungguh kita duk kasar-kasar, bila fikir halus silap kita weh. Abang dia kena mengaji dengan kaedah. Bila kaedah baru dia dengan halus. Orang tu kata halus si. Kena dengan halus si. Jangan dengan kasar. Kasar bahaya klik ke diri. Kullu bid'atin dalalah. Tengok tu sesak-sak dengan aku. Ai kasar awak ni. Kullu apa kalau kullu majmu' kebanyakan awak apa hidup pukul rata. Kebanyakan bukan semua. Kalau kata kullu mana semua. Apabila semua ada mukhassih ke tak? Mengkecualikan. Bila am adakah muradnya umum? Kau am muradnya khusus. Kata itu kaedah semua tu. Habis tu dia kena murajaah. Murajaah dengan kutub. Sebab tu dia kata wajiblah atas tiap-tiap orang mukallaf ni, semua orang mukallaf. Apa mukallaf? Mana orang yang dituntut ataupun dipaksa oleh syarak. Itu mukallaf. Taklif. Taklif ay talabu ma fihi kulfatun. Satu takrif ilzamu ma fihi kulfatun. Tuntutkan barang yang ada padanya keberatan. Ataupun ilzamu ma fihi kulfatun, mana paksakan barang yang ada padanya keberatan. Seperti barang wajib, barang haram. Tu payah paksa. Paksa buat wajib. Paksa tinggal itu haram. Paksa sampai tangan mana? Sampai dijanji kalau tak buat, paksa suruh tinggal. Kalau kaca buat juga, janji seksa. Paksa suruh buat barang wajib. Kalau tinggal buat, janji seksa. Itu paksa panggil. Masuk wajib haram. Adapun kalau takrif taklif dengan mana talabu ma fihi kulfatu, tuntutkan barang yang ada padanya keberatan. Itu masuk sunat makruh hati. Sebab sunat dituntut juga suruh buat. Tapi tuntut tak butuh. Barang makruh tuntut juga, tuntut suruh tinggal. Hingga tutup tak butuh. Apa tutup tak butuh? Kalau nyelanggar buat juga tak janji seksa. Tapi tutup suruh tinggal. Kamu kena tinggal tu. Tiba-tiba tak tinggal ada buat juga. Tak ada janji kata kamu membuat nak seksa. Dah. Itu panggil makruh. Ala kulliha wajib, haram, makruh, sunat. Empat tu masalah hukum taklif atas makna talabu ma fihi kulfatun. Adapun kalau takrif taklif dengan makna ilzamu ma fihi kulfatu, paksakan barang yang ada padanya keberatan, kah dengan wajib dan haram aja. Baiklah. Tu bila kita tu masuk lagi kena tuntut, kena paksa oleh Allah, kita panggil mukallaf. Semafa'u mari dah. Daripada Allah Taala kata la yukallifullahu nafsan. Allah panggil mukallif, kita ni mukallaf. Allah yang memaksakan kita, kita ni kena paksa. Allah yang tuntutkan kita, kita ni yang kena tutup. Mukallif Allah, mukallaf kita. Bahas satu-satu kerana kelima ni selalu disebut. Baik. Siapa dia tu mukallaf tak kira lah. Daripada lelaki, bayan dia panggil nak menyatakan mukallaf tak kira. Daripada lelaki dan perempuan.
Dan jikalau daripada orang-orang awam sekalipun, ini rayah. Walaupun orang awam, orang biasa. Orang biasa, kita orang kampung, kita buat biasa, buat benda, motor menoreh. Kampung biasa. Sekalipun bukan kata ni ditutup orang-orang yang ada kenama jauh. Tak. Dari atas terus ke bawah. Supaya semaya nak tak? Walau orang awam, walau orang susah, orang miskin pun mesti solat. Tengok. Mesti solat. Selama mana tu? Selama akal tu masih diingat. Selama tidak ada nyanyok, tidak apa juga. Selama tu kena walau susah sekalipun. Ini pun sebetulnya akidah ni kena kenal Tuhan bila ada akal. Kena kenal Tuhan. Walau orang awam susah setara manapun. Nampak berdalil kata, saya susah ni, tak boleh nak berdalil. Saya miskin ni, tak nak semaya tak boleh miskin, tak boleh. tu mana tu walau, dan jikalau daripada orang-orang awam dan segala sahaya jadi hamba. Dan khadam, orang juru khidmat. Juru buat kerja ya. Sekalipun koli makan gaji sekalipun seperti misal tak semaya solat itulah walau jadi koli pun nak semaya. Ni nak bercakap buku usul hundur klik kepada mata wajiblah sebagai wajib aini. Apa tu kedai kita tu nak menyatakan mafhum telak bagi kata wajib. Wajib tu sebagai wajib aini. Ya kerana apa wajib gitu tu? Mutlaq lin nau'i. Kerana wajib tu ada dua, wajib kifai, wajib aini. Manakala sini hak kata wajib atas tiap-tiap mukallaf sebagai wajib aini. Wajib tiap-tiap nak ke diri sendiri. Tak memadai dengan wakil, tak memadai dengan ganti. Orang lain semua kena, kita seorang tak kena, tak lepas. Contohnya seperti undang-undang dunia kena buat apa dia ni, bila warga negara kena ada tanda warga negara, ada kad kenalan, ada apa tak itu. Lepas tu bila kita nak buat kad kenalan, terima ke tak? Boleh tak terganti orang lain buat kad kita? Boleh tak? Undang-undang boleh tak? Kita dua beradik, pakai adik yang dia buat wah biasa tak boleh, sana tak boleh. Walau kemar nampak nak sama dah, dua tu duk bertukar semua tu. Satu nama Ahmad, satu nama Muhammad. Nak bertukar dua tu kemar dah. Sekalipun bila nak buat kad kenalan kena adik-adik, abang-abang. Apakah okey kat dia? Tak boleh. Itu panggil aini tak terima ganti. Semaya apa tu? Semaya adik, abang bakal okey kat adik. Tak boleh. Itu panggil wajib aini. Kalau hak kifai dia mau buat 2-3 orang kita tak payahlah. Itu kifai. Sebab jemaah dan sebagainya. Hak ni wajib sebagai wajib aini. Wajib apa tu? Bahawa ini fa'il bagi wajib. Kalau Arab kata yajibu ala kulli mukallafin ay ya'rifa. Tawi masdar fa'il yajibu. Hak Jawi apa tu? Wajiblah, wajib apa? Wajib bahawa kenal. Wajib oleh bahawa kenal. Dan tahu yang orang atas luar ni. Atas tafsir panggil. Kenal, tahu. Tahu, kenal. Sebagaimana Allah perintah fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah perintah suruh apa tu? Allah perintah suruh tahu. Allah perintah suruh kenal dia. Lepas kita tak kenal, berat. Habis dicakkan dengan kufur, tak kenal Allah ni. Habis tu awal-awal agama kenal Allah. Itu dia. Semaya tu kamu dia. Lepas tu masalah hukum syarak zahir. Hak akidah dulu, hak pegangnya dulu. Kenal dia dulu. Dia suruh kenal dia. Itu mana kata wajib atas semua tu oleh bahawa kenal dan tahu ia tiap-tiap orang mukallaf akan barang, suruh kenalkan barang. Apa barang? Yakni sifat. Itu makna kenal Allah, suruh kenalkan sifat Allah.
Pas kenal sifat Allah dengan mana? Kenakan hukum sifat Allah. Setengah pada sifat Allah apa? Wujudnya. Bila jumlah adanya, tu sifat Allah. Maka suruh kita kenalkan sifat Allah, suruh kenal hukum sifat Allah. Lagu mana hukum sifat Allah? Wujud Allah itu masalah wajib ke mustahil ke jaiz. Kalau kita tak kenal, tak boleh jawab. Kita periksa. ABCD, apakah hak mana? Ada Allah itu mustahil ke, wajib ke, jaiz ke? Apakah? Beritahu wajib, itu betul. Ada Allah tu mustahil, salah. Dalam mengaji pun salah. Ada Allah tu jaiz, salah. Itu dalam pengajian cara nak periksa itu ni. Kalau pegangi ada Allah mustahil, salah lagi kupur lah. Kalau mengaji sekadar nak ambil itu tu panggil salah. Jawab tu salah. Apakah hukum ada Allah? Wajib, itu betul. Apakah hukum ada Allah? Mustahil, salah. Jaiz, salah. Kalau tanya, adapun ada kita makhluk ini apa hukumnya? Jaiz, betul. Ada kita ni mustahil, salah. Ada kita ni wajib, salah. Ya betul, jaiz. Tengok. Tu dah. Baik. Itu makna katanya wajib bahawa kena dan tahu ia tiap orang mukallaf tu akan barang yang ni sifat barang yang ni sifat ia wajib ia pada. Hanya cakap dah. Tadi wajib atas ni wajib ia pada. Ni wajib akan ni. Kena barang sifat yang wajib ia pada hak Allah, yakni pada zatnya, zat Allah. Apa hukum dia? Wujudnya, qidamnya, bila Melayu ke adanya, sedianya. Datang pelatnya kita orang mukmin, apa orang mengaji pula dah orang awal tak kira dengan dia. Orang mengaji pula yang kata tak perlu mengaji cepat 20. Ya tengok. Ni kata berat ni, berat siapa? Berat kita lah. Nah, ni kata tak perlunya mengaji sifat 20. Gak gapo sifat 20 Duk rakyat sifat Allah Ta'ala hak wajib atas kita tahu 20 sifat secara tafsir. Hak wajib tahu lagi tu segala tiap-tiap sifat kesupanan tak terhingga banyak. Orang ayat gitu. Nyamai kata tak perlu mengaji sifat 20. Tu mari daripada mana? Daripada tak erti masalah. Walaupun pandang masalah lain, tak erti masalah begitu kata gitu. Siapa keliru orang awal. Boleh ke orang awal nyawak syarah teruk lagi pada orang rakyat. Ya orang awal ni dia sarah teruk lagi. Mata sikit ya. Tak perlu mengaji sifat 20 mata. Boleh kau awal nyam sarah kat atas gerai hak tu hebat tu. Kedai kopi hak tu hebatnya sarah panjang lagi tu. Tak perlu mengaji taraf dah buangkan masa habis masa rugi masa. Tu sarah teruk dah lah. Tu susah tu. Itu kan. Ingat malah sebab tu kita orang pandai jangan ada buat mata lagu tu. Pak mata lagu tu nya sarah dia awal ni teruklah. Mata sungguhnya wajib kena kita tahu sifat hak yang kena tahu jalan tafsir hanya 20 sifat ataukah masyhur ataupun 13 ataukah ya rajah. Itu hak wajib tahu secara huraiyah. Hak wajib tahu secara ijma borong hak tu tak terhingga banyak sifat. Waktu etika tiap-tiap sifat kesempurnaan semua wajib bagi Allah. Banyak sifat Allah tak terhingga. Maka Allah tidak paksa kerana tak kuasa nak tahu bagi tak terhingga. Hanya 20 tu. Orang ayat gitu. Kita main potong terik tak perlu kamu. Bahkan kata kau lain berada. Ni ilmu junai hanya kata dah berlaku. Tu keliru orang awal. Kena ada ukar lah tu. Kena ada baiki lah tu. Rusak orang panggil. Baik. Deh. Bahawa kenal dan tahu ia akan barang sifat ia wajib ia pada hak Allah ni, pada zat Allah. Dan barang ni sifat wajib tahu akan barang sifat ia mustahil ia barang sifat yakni atasnya atas Allah, mustahil atas Allah. Dan barang yang harus ia ini sifat ia harus ia barang sifat yakni baginya bagi Allah. Apa makna wajib mustahil tadi? Ada orang tadi apa makna wajib? Allazi la yumkinu adamuhu, mustahil saning allazi la yumkinu wujuduhu, jaiz saning ma
allazi yumkinu wujuduhu wa adamuhu. Tu takrif jauh tu kita nak kenalkan. Pada dalam mengaji apa takrif ikhfa, apa takrif izhar hakiki. Kaedah mai tiap-tiap barang yang tiap-tiap nun yang mati atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu daripada huruf yang bahasa makhraj tu baik pada lekung, huruf halqum, hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha. Bila nun mati atau tanwin temu dengan yang tu panggil pada istilah kata izhar hakiki. Cara baca lagu mana? Tu huraya. Contohnya seperti nak jangan panggil dah lah. Tu dia yang panggil lah tu contohnya. Dia panggil contoh ni pasal tu lah. Tapi bila kita suka dengan ilmu tu tak apa. Bila mereka tak suka sikit, amalah kita henti lalu. Ini masalah. Jangan ilmu semua Allah Ta'ala. Dah. Itu wajib mutajai. Wajib kita kenal ke segala sifat. Kerana sifat Allah, sifat dengan nisbah pada zat Allah, terkadang itu berhukumnya wajib. Seperti adanya, sedianya, kekalnya, esanya, kuasanya. Itu panggil wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qudrat, ilmunya. Ada sifat yang mustahil atas Allah. Seperti lawanan dia tu. Mana? Tak adanya Allah tu mustahil. Baharunya Allah mustahil, berbilangnya mustahil, serupanya Allah bagi makhluk mustahil, barang tak mungkin adanya, tak terima pada akal sungguh sama sekali. Baik, kena kenal, kena tahu. Dan barang yang harus bagi Allah hasan ni. Apa seperti azab ke orang yang taat harus bagi Allah. Dan memasuk syurga orang yang kufur, mati atas kufur harus bagi Allah. Kerana dia maha kuasa, dia semua benda hak dia, tak ada yang kongsi, tak ada siapa nak halal, dia ikut dia ajalah. Tetapi tilik pada janji dia tidak buat begitu. Orang kufur dia janji neraka, orang mukmin janji syurga. Hingganya orang mukmin yang berdosa itu terserah pada kehendak dia. Kalau dia nak ampun, dia ampun, di masuk syurga dengan tidak nak seksa. Kalau dia tak ampun, dia menyeksa dulu atas adik dia. Itu akidah ahli sunnah yang bersih begitu. Baik, lepas tu berkata syarah, nampak kena tambah sekat itulah. Berkata syarah rahimahullah ta'ala memai dalil kata wajib kita kena Allah, iaitu Allah berfirman fa'lam annahu la ilaha illallah. Surah Muhammad ayat 19. Sekat itulah dulu, insya-Allah taala sambung semula. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan katsira. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Tuan Guru Baba Haji Ismail Sepanjang di atas bacaan kitab pada hari ini. Dan kepada sesiapa yang ingin bertanyakan soalan, bolehlah kemukakan soalan, sama ada bertulis, boleh sampaikan kepada hamba untuk hamba baca. Dan untuk soalan yang pertama, soalannya, adakah sah ta'liq apabila berkata suami, kalau mu sambung mengaji kita bercerai? Jika sah, adakah lafaz itu umum ataupun khusus? Kalau mu sambung mengaji kita bercerai. Baik. Ini masalah ni tengok bahasa kita pun kita kena faham dengan kaedah. Apa lagi nak faham Quran hadis. Bahasa kita lagi pun kena faham. Bila tak faham hukum dia tu baik tak kena bila tak faham dah. Kita faham dulu. Soal ni mengenai dengan tolak kan ni. Taklik. Dah lah taklik tolak okey. Dia mengenai dengan cerai. Cerai ada dua bentuk, yang panggil tolak munajjaz dan satu lagi panggil sini lebih khusus apa. Baik. Soalan tadi iaitu berkaitan dengan bab tolak.
Kalau kita nak pergi ke dalam fiqh agak, kena kita cari kat kitab Babut Talaq. Kita cari situ. Nah, bab dia situ, tajuk dia situ, terjemahan dia, tajuk dia situ. Bab ada bicarakan talaq, bercerai. Maksudnya bercerai suami akan isteri. Maka talaq itu terbahagi kepada tanjizi, ataupun dengan kata lain munajjaz, secara terus, secara selalu, tak ada gantung-gantung dah. Umpama suami kata pada isterinya nama Aminah, aku tolaklah mu, dia kata ke Aminah dia, aku tolaklah mu, ataupun kata Melayu semuanya, aku cerailah mu. Tu orang panggil tolak tu secara terus-terang, tak ada gantung-gantung, tak pakai selalu yang tu. Hingga tak ada sorah ke berapa tolak tu kena tanya suku. Mu nak berapa? Sebab mu tak ada tentukan berapa bilangan. Aminah, aku tolaklah mu. Apakah jatuh tu jatuh dah, kan laparnya sorah, lagi pula tanjizi. Hingga berapakah nak kata jatuh berapa, kena tanya tu punya, mu maksud berapa? Sebab mu tak ada tentu bilangan. Kalau dia kata aku tak ada khanak berapa-berapa, hukum mesti dah sah. Bila tak khanak berapa tak jatuh dah, tak boleh hukum, kena hukum jatuh semata. Tapi nak tahu berapa. Kalau dia kata aku kosak 2, tu kosak dia 2. Dia kata aku kosak 3, 3. Kalau dia kata aku kosak 1, 1. Kalau dia kata aku tak ada kosak berapa-berapa, tak kosak pun bakal jatuh 1. Tu bab tu. Ada pula satu lagi, tolak itu bentuk mu'allaq ataupun ta'liq. Ta'liq lawan tanjiz, kadang cakap isim maf'ul, munajjaz dan mu'allaq. Tolak secara gantung dan sangkut. Macam rupa soalan saat ni tu. Kata si suami kepada isterinya, cuba ulang lapah dia kata tu sekali lagi nak dengar. Jika mu sambung mengaji, kita bercerailah, kita dua ni bercerailah, ataupun aku cerailah mu. Dia panggil orang awal, dia kata gitulah. Lantas orang pandai dia susul kena dengan kaedah PM apa ni orang awal katalah tu ya. Jika mu sambung mengaji, maka kita pun bercerailah. Guna sorah molek dah tu, ataupun dengan sorah lagi aku cerailah mu. Maka guna aku cerailah mu, aku bercerai dah. Ceraimu ni kepada lafaz yang sorah, bukan lafaz tanjid, bukan lafaz kinayah, lafaz sorah. Bila lafaz sorah dipanggil tolak. Tapi oleh kerana ada gantung, tu panggil ta'liq. Gantung betul mana? Ni, moga kita bercerai ni jawab bagi jika, dia panggil. Jika. Dia panggil in. Jika mu sambung ngaji, maka kita bercerai. Ataupun aku cerailah mu. Jika mu sambung ngaji, aku cerailah mu. Bermakna kata perkataan ni sorah, tapi tak boleh hukum jatuh lagi, kena tengok dia mu'allaq alaih berlaku ke tidak. Maka nak periksa mu'allaq alaih, kena periksa di lapar je dulu. Maka soal saat ni soal lagu mana? Adakah umum? Itu dia tanya. Soalan saat ni, adakah umum? Dan dia tanya ni. Kita bercerai, lepas tu tempat dia tanya tu anak. Dia tanya. Ini cuba kita tanya ahli-ahli faham dari segi bahasa. Umum atau khusus dia panggil. Khusus ni mana tertentu. Umum ni luah. Jika mu sambung mengaji, dia ada kaedah ngaji di mana-mana. Tak, itu umum. Jika mu sambung mengaji, tak kira sekolah mana, bahagia apa jika mu sambung mengaji. Dia panggil umum lah kata. Maksud suami tak boleh sambung dah lah. Belum kita berkahwin tak apa, dia mau mengaji dah jadi hak saya dah, saya tak suka dah mengaji, duduk di rumah lah, jadi ibu rumah lah. Tak sedap sambung dah lah, dia tak boleh dah sambung. Tiba-tiba rupa-rupanya isteri nak sambung lagi tu. Mana dia hari ni? Kadang-kadang janji dari awal lagi berkahwin boleh, tapi saya nak sambung lagi 5 tahun, nak tunggu. Allah, apa tunggu pau? Tunggu luruh duit je. Itu dia keadaan sekarang.
Nak juga tunggulah weh, bila nak luruh ni 5 tahun nak luruh Allah. Salah tu. Maka dalam keadaan begitu hanya nak sambung lagi. Maka suami pun tak suka untuk sambung dah tu. Lalu dia taklid tu. Jika mau sambung ngaji lagi, kita bercerai. Tengok dia nak sambung ke tak. Kalau dia sambung ngaji, jadi selalu dah. Dia pengen dapat mu'allaq alaih. Kalau dia kata gini khusus sikit, jika mu sambung ngaji di sekolah itu, dia sebutlah sekolah situ-situ, tiba-tiba dia pergi sambung ngaji tapi di sekolah lain, tak apa. Dia baik nak tengok molek lapar, kita nak hukum. Contohnya seperti ulama dua misal masalah seorang suami dia tak suka duk pergi isteri dia di rumah Siti Khadijah itu. Maka dia kata, kalau mu masuk ke rumah Khadijah itu, maka mu tertolaklah, mu tercerailah. Jika kamu masuk di rumah Khadijah, begini masuk rumah orang lain, pakalah kata Khadijah juga tuan rumah saya lagi, tapi murad dia Khadijah tu. Kalau mu masuk di rumah Khadijah itu, maka mu tertolak. Pada lagi masuk rumah yang kedua, rumah kedua tuan nama Khadijah juga, hukum jatuh tak tolak? Tak jatuh. Pada mengatakan tu pun Khadijah. Dah dia katakan, jika mu masuk di rumah Khadijah itu, rumah Khadijah itu, ni bukan rumah Khadijah itu, Khadijah lain. Tak boleh hukum jatuh. Dia kata pula, jika mu masuk di rumah Khadijah itu, tiba-tiba dia pergi di rumah Khadijah itu, tak ada masuk dah, dia bercakap luar. Khadijah kata, mari masuk dalam rumah dulu, tak payahlah. Mari ada hajat, dia bercakap luar, dia bercakap kot jenelo, dia cakap balik. Mu pergi rumah Khadijah, masuk ke tak? Tak masuk. Jatuh tak? Tak. Habis tu kena perhati molek lapar. Habis nak tanya sangat nak hukum ada jangan kena ambil lapar mai nak tengok dulu. Tengok jatuh. Buat mudah-mudah. Nak dia balik. Itu masalah dah. Apa tak meh? Itu muradnya khusus ke am, kita kena tengok di lapar, lepas tu panggil tuan mari. Apa mengata gini ke tak? Sebab tu mudah kita bercara bila berkecek dengan surat, mudah bercara. Tengok di surat. Ni lapar. Kalau bahasa kata, lepas tu bila kita tanya orang jatuh tak jatuh. Mu kata lagu mana? Dia royak tak serupa dengan dia kata dulu. Ni kata tak jatuh. Dia sama orang lain pula jatuh sebab dia royak lagu lain pada kau orang. Ni kadang-kadang tu ukur jatuh tak jatuh, jatuh tak jatuh. Sebab kita royak tak serupa dengan wakil. Lepas tu bila kata surat, mana tengok surat mu kata lagu mana? Sebab surat taklid bukan? Kalau aku helak pajang tu. Nak tengok situ. Apabila benar tu berlaku, mai tengok masuk ke dak mu'allaq alaih. Yang ni sifat hak dia kait dalam lapar masuk ke dak. Kalau tak masuk, tak termasuk dalam taklid. Itu pun demikianlah. Dan kiahlah masalah seperti itu. Seorang suami berkata kepada isterinya, bertaklid, jika engkau balik ke rumah mekmu, tertolaklah kamu. Cuba ya tu. Masalah saat ni tu. Adakah sebelum lulusnya taklid itu si suami mencerai satu talak? Sebelum habis iddah mereka rujuk balik kembali. Jadi setelah rujuk adakah masih kekal taklid yang dahulu itu? Yang dia kata tadi itu sebelum dia bercerai. Sebelum dia bercerai. Sebelum dia bercerai. Kemudian berlaku cerah. Bukan cerah dengan taklid tu tak, dia cerah betul. Ada beberapa dia cerah. Dia cerah. Apabila dia cerai, maka bila rojak kembali, maka taklid tadi tak jadi lah. Itu dia. Sudah terhapus taklid tadi. Sebab dia kata tadi masa dalam isteri je. Lepas tu isteri tu sudah putus. Putus dengan cerah, putus dengan cerah. Lepas tu hak rojak kembali ni salah kata ni kali rupa menepati kahwin semula salah kita. Tapi oleh kerana dalam iddah tak mesti akad semula, tak mesti akad baru, memadai dengan lapar rojak tu ki umpamanya. Itu. Soalan seterusnya, bagi orang perempuan yang tidak puasa Ramadan yang lalu, mana lebih afdal dia puasa qada dahulu atau puasa sunat 6 Syawal? Ya, baik. Pertanyaan itu bukan pertanyaan boleh tak boleh. Dia tanya mana afdal. Dia tanya gitu. Apa pertanyaan dia dah? Mana afdal? Kalau tanya afdal agak, mana afdal? Qada dulu lepas tu puasa 6 ataupun qada serta dengan puasa 6 selalu gitu rupanya.
Puasa dulu, lepas tu baru qada. Mana afdal? Kalau tanya afdal agak, qada dululah afdal. Sebab qada pun berapa hari dah? 7 golek yang perempuan tu. Lepas 7 hari, bulan banyak hari lagi. Dah 20 lebih lagi. Kita qada dulu, kemudian iringi dengan sunnah. Sebab apa kata afdal? Ada bermasalah. Masalah kalau tanya harus, boleh, itu boleh saja. Nak puasa dulu, lepas tu qada, ya harus, boleh. Mana pilih sunat dulu, lepas tu qada, boleh. Nak qada dulu, lepas tu sunat, boleh. Kalau tanya boleh tak boleh, tapi hak tanya bukan boleh tak boleh, lebih pada boleh lagi, afdal. Afdal qada dulu. Sebab apa? Sebab qada ini hutang, bayar hutang dulu awak bajikan. Hak tu afdalnya. Kita lekat hutang kan ni, tak ada puasa 7 hari, datang kotor baru ni tu lekat hutang Allah Taala. Maka bayar hutang dululah baru buat khairat. Itu bah. Ni buat khairat suka hutang tak bayar. Allah tu kata mung bajikan awak semua hutang aku pun tak bayar. Tak malu kau. Bayar hutang dulu. Kerana qada ni wajib. Kan di atas perempuan, Aisyah radhiyallahu anha dia kata kita orang perempuan disuruhkan kita qada siam, tidak disuruhkan kita dengan qada solat. Itu. Jadi qada ni merupakan wajib, terutang atas Allah Taala. Adapun puasa 6 itu masalah sukarela. Bagi sukarela nak buat pun dia, tak buat pun dia, buat baik. Maka bila tanya manakah afdal, qada dulu afdal. Qada dulu sekadar lepas 7 hari, lepas tu masa bulan ada lagi, kita ambil lah 6 hari lagi. Itu afdal. Ada pun kalau tanya, dia kata boleh tak kita puasa qada di samping itu serta dengan sunat Syawal. Itu pun boleh. Sebab puasa 6 Syawal itu maksudun li ghairihi. Boleh kita kongsikan dengan yang lain. Ada juga setengah ulama kata tak boleh kongsi. Maka ditangguhkan tak boleh kongsi itu hak ibadat maksud li zatihi. Itu. Baik. Apakah yang dimaksudkan dengan memindahkan zakat? Adakah tidak boleh zakat dikeluarkan di negeri yang lain selain daripada negeri yang kita tinggal? Itu pun satu masalah khilafiyah antara ulama rahimahumullah ta'ala. Walaupun di kalangan ada khilaf begitu, kita kembali kepada asal hikmah disyarakkan zakat itu. Satu, nak menyucikan harta daripada bercampur aduk dengan perkara yang haram. Walaupun usaha daripada kita berniaga contohnya, ataupun kita ada buat tanaman umpama bagi harta zakawi, ataupun kita ada emas perak yang mencukup syarat bagi wajib zakat itu, maka wajib atas kita zakat. Abang dipanggilkan zakat. Zakat arti menyucikan. Kerana apabila kita sampai kepada nisab serta cukup hul, orang panggil ada hak orang lain dalam harta kita itu. Ada hak orang lain dalam harta kita. Walau kita usaha dan tak ada tolong pun. Tapi ada hak. Masalah kita buat padi, misal tu. Buat padi siapa boleh 1000 gata, katakanlah 2000 gata, kita buat padi banyak. Maka dalam 1000 gata tu sakut hak orang lain mari dalam tu 10%. Jika kita buat padi musim. Kalau kita buat padi bahasa bukan musim, kena ada buat tenaga orang banyak itu ni, syarat mengenakan sikit 5% je. Setengah. Mana dalam 1000 gata kena keluarlah 100 gata misalnya. Ataupun 50 gata atas kita kata berlaku persen tadi. Jadi hak 100 gata dalam tu panggil hak orang lain, hak mustahikin duk capur situ. Allah suruh mengeluarkan, suruh menyucikan daripada hak orang tu. Dalam tu asingkan 100 gata tak situ, hak 900 tak sini. Panggil asing. Bila asing, hak yang ni suci. Seperti kita buat baik wak keduri, bolehlah juta ataupun 100,000. Maka 100,000 ni orang tanya, suci tak lagi tu? 100,000 dapat? Tak suci lagi. Apa tak suci lagi? Harga barang beras tak ada bayar lagi, harga lauk kena cabut. 100,000.
tinggal 900,000. Baru nama suci. Boleh berapa wak Jawa ni? Boleh 1 juta. Suci dia kata. Belum. Hutang tak ada kira lagi. Kira-kira hutang 100,000. Cabut 100,000 tinggal 900,000 yang ni suci. Yang ni suci. Yang 100,000 hak orang lagi bayar ke beras ke apa ke apa. Ibarat gitu. Maka tak ada wasa saya kita dah. Boleh 1 juta saya nak cabut 100. Saya apa hak orang. Lagi bayar ke beras, bayar ke lauk, bayar ke sewa tu, sewa ni. Habis. Tinggal hak suci 900 ni bersih. Supaya tu juga kita milik harta yang mewajibkan zakat 1 juta. Maka ada di dalamnya itu 25,000. 25,000 ni tu hak dia. Jadi kata tak asing itu, hak ni cemar. Kotor ni, haram ni. Kita dah makan ni. Lalu kita asing tu baik 25,000, tinggal lagi 975,000. Ini suci. Habis panggil zakat. Suci. Tasbiyah, bersih. Yang inilah dia bagi. Maka bila jadikan zakat nak bagi tu, adakah semestinya bagi di tempat itu? Kau boleh juga pindah ke lain. Timbul masalah. Ini kena tafsil. Jika berhak tidak ada di tempat itu, maka bolehlah kita bawa pergi ke lain. Tiba-tiba ada di tempat kita, ada di kampung kita. Bila ada di kampung kita, ada kawan yang mengatakan tak boleh pindah ke lain. Sebab apa tu? Kerana memecahkan hati. Si hak di sini. Tuai hak dah ada sini, tetap bagi ke dia, pergi ke lain. Allah pecahnya hati. Sebab tu kalau kita bandingkan, kita orang jiran, kita buat masakan. Sekiranya masakan tu serba pergi pada orang tua tu, bang gula Allah, gula kari Allah. Kawan ni kata, hidup duk kemai apa, hidup ke sepak dia tu. Oh Allah, sedap ke kari tu mah tepi tu. Tak pergi holo, pecah hati dia. Tu dia deh. Maka begitulah, bila tahu kata dia ni ada zakat, pakai miskin ada orang lain berhak tahu kata dia tu ada zakat. Hak dia. Tiba-tiba wak lalu pergi beri ke lain. Dia pecah hati, sedekah. Kalau dia nak rebut pun boleh. Maknanya begitu. Sekiranya kalau dia pakak dia ni tak keluar zakat, pakak buat mencari RM1, serai sama dia ambil zakat. Nampak rupa serai, tapi pada batinnya selamat. Apa selamat? Hak wajib tadi lepas dia kawan nak ambil hak dia. Tengok. Tapi tak syarat menjaga cermat sebab kita lah disedekah. Sendiri ke ataupun nak wakil ke orang lain, tak ada hal lah, kerana amal ibadat harta orang panggil. Maka timbullah masalah pindah. Satu kan kata tak boleh, satu kata boleh pindah. Apalagi keluarga kita yang sangat perlu duduk di kampung lain, kita bagi boleh. Kenapa? Beri pada keluarga lebih aula daripada yang bukan keluarga. Kecualinya ia bukan keluarga kita tu sangat perlu dan hajat, maka abda pada yang ni. Di samping itu kita himpun kedua kaum tadi. Himpun macam mana? Jadi kita zakat banyak, mustahikin keliling kelala tempat tu pun kita bagi. Ya orang dah boleh sikit seorang tak apa dah. Supaya daging gerbek tu lah. Bila sedekah boleh, sekadar nama sedekah boleh, setokor dua dia, tak ada apa, dia nak pergi ke lain ke lah, ya boleh dah. Ini pun sepatutlah sedekah pada berhak keliling kelala, hak bagi lagi kita nak bagi ke lain. Ada masalah, tu himpun dua kaum. Jangan kita tinggal terus yang tempat tu pergi ke lain, nanti pecah hati. Nanti pula orang tuduh tak keluar zakat dia tu. Sebab itulah berbeza zakat, keluar zakat, sedekah zakat dengan sedekah biasa ni dia ada beza. Sedekah biasa disuruh ke sembunyi. Hak ibarat kata sedekah tangan kanan tangan kiri tak sedar tu. Tu sedekah sunnah. Adapun sedekah zakat aulanya kena menzuhirkan. Ni zakat. Ni zakat ni zakat. Bapa boleh aula begitu, bukan nak menunjuk-nunjuk supaya orang tak tuduh kata dia tu tak keluar zakat. Kalau dia keluar senyap-senyap, tak keluar zakat dia tu. Ada keluar mana tak tahu. Tahu dia panggil hari. Lepas tu dia ni sendiri menyaksi. Keluar saya dapat. Saya miskin boleh. Dia panggil saya beri. Ni kawan saya boleh juga. Gitu. Tak ada tuduhan. Itu comel sekali. Ibadat pun dia ada pula. Itu dah. Tu kita tahu hikmat dia baru kita nampak jelas. Ya. Ibadat kita di samping ibadat ada bantuan. Cara bantu jangan memecah hati orang, hak dia tu. Dah tak beri ke dia langkah beri ke lain. Nanti memecahkan. Sakit hatinya, sedihnya.
Supaya cerita orang pakai sikit dia teriak. Kita tak peduli, kita orang kaya, tak peduli, tak ada kesia belah. Nanti kita tu dibalakan. Itulah. Nah, baik. Masuk. Macam mana Temen? Sikit lagi. Sikit lagi boleh. Seorang yang berjiran dengan orang yang bukan Islam, dia telah akikah anaknya, dan majlis akikah itu diadakan sekali dengan majlis hari raya. Jika orang kafir itu makan daging akikah, itu adakah dia kena ganti seperti korban? Ya. Kita menambahkan dengan yang ni, bahkan ini lagi akan datang tak berapa lama insya-Allah taala, kata melanjut ke umur ke sampailah amalan kurban itu. Kurban dan akikah hukumnya sama beberapa segi dan lain beberapa segi. Jadi masalahnya beri makan kepada yang bukan Islam. Itu jumhurul ulama mengatakan tak boleh beri makan daging kurban dan juga akikah kepada yang bukan Islam. Itu jumhur. Jumhur. Nah, ada juga sirzimatin qalilah mengatakan harus. Sebab dia tilik kepada Allah, tidak kaitkan cara beri makan kepada orang yang susah, orang berhajat. Tak ada kait dengan mukmin. Wa at'imul qani'a wal mu'tar. Tak ada kait mukmin ke? Tak. Maka itlaq zuhir itlaq juga harus katanya. Tapi jumhur ulama dia tilik pada ni. Daging kurban ini bukan daging biasa, kerana dia ada mengandungi diafatillah dia panggil. Mengandungi jamuan Allah dia panggil. Bukan kata berjamu biasa dak. Ni jamuan Allah dia panggil. Sebab tu diharamkan kita hamba ni puasa. Pada hari nahar, hari raya tu sendiri, raya Adha, dia 3 hari kemudian mazhab kita Syafi'i hari ayam tasyrik 11, 12, 13. Walaupun ada setengah kaum kata sekatnya 2 hari je lepas raya, berarti 3 hari masuk kurban. Hak ijma'nya hari raya, hari nahar, sampai panggil yauman nahr, hari sembelih. Hak tu hak ijma'. Sebab ada setengah kata hari raya aja. Tapi setengah kata tak, hari raya dan 2 hari kemudian. 11, 12. Kita mazhab Syafi'i tak, 3 hari kemudian panggil hari tasyrik. Akhirnya hari 11 atau hari 10, 11, 12, 13. Masa kurban 4 hari. Nah, maka masa kurban 4 hari itu haram atas kita berpuasa pada. Sebab apa? Sebab pada hari itu hari jamuan Allah. Disyaratkan atas orang yang disyaratkan bagi orang ada mampu dan kuasa suruh mengkurbankan, mengamalkan secara sembelih benda tertentu, masa tertentu dengan niat, dengan syarat-syarat tertentu. Jadi masa pula tertentu daripada lepas maya solat apa raya Adha ataupun qadanya sampai kepada akhir hari yang ke-13. Tu masa tertentu. Bila lepas pada tu tak boleh lagi nak kurban, dia tidak disuruh qada kurban. Masa tertentu, masa tu jamuan besar dari Allah. Oleh yang demikian khusus kepada orang mukmin jua, muslim jua. Itu dia. Nah, itu hak jumhur. Kemudian hak setengah ditilik pada tadi Allah itlaq dalam ayat, maka harus juga. Lalu tu kita ambil mari himpun kedua kaum tadi untuk amalkan di hari ini yang berbeza teruk. Kerana hari ini hari yang bercampur gaul sangat, bermasyarakat kita dah, bergaul kita ni, kawan-kawan kita, saya rapat kita kada bukan Islam ramai lah, masa dah mengaji baik dengan dia sampai bekerja jadi cikgu sekali dan lain-lain kerja sekali semua dengan dia. Maka orang bahasa baik tengok dia buat gapo, dia tak tinggal kita. Kita pun kalau buat baik wah gapo gak, kita jemput dia. Kalau tak jemput pun dia dengar khabar dia mari kerana baik sangat. Khabar-khabar kata gerbah dia mari. Kita nak macam mana? Mu tak boleh mu bukan Islam Allah macam mana kak? Mu tak ada akhlak lah kita ni nampaknya. Lalu tu untuk kita nak jalan keluarnya, kita sediakan. Gerbah boleh 2 pergi ya. Ambil daging hanya tak gerbah boleh 1 pergi ya. Tu kita buat beza ni. Untuk sehari kita ni kita buat sini. Majlis kau tu dia mari sini akak. Gerbah gerbah. Boleh kata boleh dia mari boleh akak tu itu tak akak lah ni tu pandai-pandai lah supaya tak boleh nampak sangat. Itu dia. Maka dalam keadaan begitu cara terdempak. Tak tahu kata nak apa mari nak macam mana kita. Akak juga mujur ada kaum mengatakan harus. Hanya panggil darurah terkepik kira-kira agak berlaku tak akak. Ni kata pedah
ikhtilaf umat ini. Ikhtilaf ulama ni pedah. Tapi dengan sengaja kita nak buat cara luar-luar gitu, itu jauh lah. Sebab apa? Ini panggil diyafatullah, jamu Allah dikhusus kepada hamba yang beriman saja. Sebab haram kita nak puasa. Tengok kalau agung kita, sultan kita buat jamu yang besar, tahu kepada semua rakyat jelata dia pada hari itu, minta silakan, bagi yang tidak uzur silakan jamu raja dan sultan. Data-data kita puasa lah nawi. Orang tak siapa beritahu, siapa bab pun puasa. Tak ada sebab tentu tak boleh salah lah. Nampak supaya menghinakan, merendah-rendahkan. Apa tak? Itu sebab dah. Baginya dia fatullah. Itulah di antaranya deh teman. Rasa cukup deh. Masa kita cukup dulu. Lain kalilah insya-Allah taala kita akan menentu semula. Kita akan menentu semula untuk akan datang. Sekianlah saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Tuan Guru Baba Haji Ismail Panjang Al-Fatani di atas daurah kitab dan juga menjawab soalan-soalan yang telah dikemukakan. Jadi kepada hadirin dan juga hadirat yang ingin bertanya lagi soalan-soalan, dipersilakan malam ini. Tuan Guru Baba akan berada di Masjid Al-Hakim Tanjung Chat selepas solat maghrib, dan insya-Allah pada malam esok Tuan Guru Baba akan berada di Masjid Mukim Pasir Pekan. Kita yang sekitar ni bolehlah malam ni ke Masjid Al-Hakim Tanjung Chat, dan malam esok ke Masjid Mukim Pasir Pekan. Bukan Masjid Al-Ismaili, Masjid Mukim, Masjid Al-Lama tu, Masjid Ar-Rahman, Masjid Ad-Dalal tu. Jadi bolehlah rakyat pada sahabat-sahabat kita yang ingin bersama-sama dengan Baba, selekailah malam ni. Dan untuk sambung lagi kita apa nama ni, mizan kita ni, daurah kita, insya-Allah tarikh akan kita tetapkan selepas daripada ni, mengikut jadual Baba lah. Yang mana jadual Baba daurah kitab hikam di Masjid Wakaf Baru dan kitab mizan Az-Zarari di Masjid Muhammadi. Jadi untuk akhirnya kita minta Baba baca doa lah sebelum kita tutup majlis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma bihurmatil jumu'ati ighfir lana dhunubana wakhshif 'anna kurbatana. اللهم إنا نسألك السلامة والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والأهل والمال إنك على كل شيء قدير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله. Sebelum kita balik, bolehlah kita bersalam dengan Baba. Dan makluman untuk sidang jemaah sekalian, kini Jam'iyah Syekh Daud Al-Fatani dalam pembinaan di tapak dekat dengan kediaman Syekh Daud Al-Fatani. Dan Baba merupakan
timbalan apa? Timbalan pengerusi Jamiah Syekh Daud Al-Fatani. Jadi kepada sesiapa yang ingin memberi sumbangan, kita ada sedia tabung untuk kita serahkan kepada baba untuk pembangunan jamiah itu. Ataupun kalau lepas ni boleh kita tengok sendiri jamiah nak buat masjid itu setara mana. Lagi baik kita tengok setara mana pembinaan dia tu. Jika kita ada rasa nak bagi sumbangan kepada jamiah, lebih baik lagi. Jadi sekarang lalan itu masih lagi dalam pembinaan dan banyak lagi sumbangan yang diperlukan. Jadi kalau hak tak ada nak pergi, boleh bubuh dalam tabung yang telah kita sediakan. Tabung Jamiah Syekh Daud Al-Fatani. Silakanlah bubuh ataupun boleh bubuh dengan bapa sendiri bagaimana kita nak bagi sumbangan kepada Jamiah Syekh Daud Al-Fatani di Patani. Jadi sebelum kita balik, silakan kita boleh salam dengan bapa. Assalamualaikum. Baiklah, sama-sama kita menangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dengan suratul Asr. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibu salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina fahtafat minhul buduru mithla husnika ma ra'ayna qattu ya wajha sururi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.